Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Yang bermaksud, dan tiadalah kami, yakni Allah, mengutuskan kamu wahai Muhammad, melainkan untuk, yakni menjadi rahmat bagi sekalian alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepada aku adalah bahawasanya tidak ada Tuhan yang esa melainkan Allah. Maka hendaklah kamu berserah diri, yakni mengikut perintahnya. Jika sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama di antara kita. Dan aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepada kamu itu, sama ada ianya diberikan oleh Allah dalam masa terdekat ataupun dalam masa yang jauh. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita ucapkan syukur kehadap Allah dipertemukan pada malam ini yang tidak disangka-sangka. Pertama kali saya sampai, tapi di Bukit Cerakah tu dah banyak kali saya sampai. Surau ni saya tak sampai lagi. Lalu saja tuan-tuan. Seingat saya masa saya lalu dulu mungkin surau ni tak ada lagi kot. Sampai dah jadi botak Bukit Cerakah. Baru saya sampai. Pertama-tamanya kita ucapkan syukur kehadap Allah Ta'ala. Walaupun dalam suasana yang berbagai-bagai ujian yang Allah Ta'ala beri. Di antaranya ujian air. Saya tak tahulah tempat tuan-tuan kok ada air. Tapi di tempat kami dah hampir dekat 3 minggu tak ada air. Walaupun tak ada air, bagi orang yang beriman, kita menerima itu sebagai suatu ujian. Bukan hanya sekadar kita menerima dengan kita menyatakan ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah ketentuan Allah tanpa kita berusaha. Kita harus berusaha supaya kita dapat mencari satu alternatif ataupun cara untuk mencapai darjat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati, diberkati oleh Allah. Betapa gembiranya Allah Ta'ala, para malaikat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya ataupun hamba Allah sentiasa berada dalam majlis yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis dalam soal fadailul amal, kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu, di mana Nabi SAW menyebut yang mafhumnya, barang sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu ini, maka akan dikurniakan 3 ganjaran yang besar. Yang pertamanya, akan diberikan ganjaran pahala sama seperti orang yang mengerjakan salat sunat nawafil, salat sunat ataupun salat nawafil 1000 rakaat. Kita mungkin payah nak buat 1000 rakaat. Tetapi dengan hanya tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu sebentar seketika, yang masanya kalau nak diukur jauh dengan masa cerita Bollywood 3 jam, kita akan dapat ganjaran yang Allah beri 1000 rakaat nawafil.
Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maka Allah akan kurniakan ganjarannya sama seperti dia menziarahi orang Islam yang sakit 1000 orang. Kerana menziarahi orang Islam itu di antara salah satu daripada 6 hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Hakul Muslim alal Muslim sittun. Hak seorang Islam terhadap Islam yang lain ada 6 perkara. Sama ada ianya wajib dilaksanakan ataupun ianya sunat. Di antara 6 perkara itu kata Nabi, wa iza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka hendaklah kamu ziarahi dia. Kita payah nak ziarah orang sakit. Setahun kita boleh kira berapa orang sakit yang kita ziarah. Kalau boleh kita nak jauh daripada berbagai-bagai jenis penyakit. Sakit sikit pergi jumpa doktor. Takut apa? Mati. Kan? Takut melarat penyakit itu. Kan? Sehingga boleh membawa kepada maut. Kita berusaha untuk mengelakkan sakit. Berbagai-bagai cara. Kerana apabila orang yang terkena sakit, baru dia dapat tahu betapa besarnya nikmat sihat. Tidak ada nilainya nikmat sihat ini kalau ditukar gantikan dengan harga dunia. Tetapi apabila orang itu sentiasa sihat, dia akan lupa akan mati. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Nabi Islam mengajar kepada kita untuk mengingat kepada mati, hendaklah kita ziarah orang yang sakit. Kerana apa? Kerana bila kita menziarahi orang yang sakit, baru kita akan lihat, kenal betapa besarnya nikmat sihat yang Allah kurniakan kepada kita. Tetapi tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah kurniakan ganjaran sama seperti kita ziarah 1000 orang yang sakit. Yang ketiganya, kata Nabi SAW, apabila kamu duduk dalam majlis ilmu, maka Allah akan berikan ganjaran sama seperti kamu menguruskan jenazah orang Islam 1000 orang. Di mana menguruskan jenazah itu juga termasuk di antara 7, di antara 6 hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Wa iza mata fattabi'hu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mati saja anak Adam, manusia, orang yang beriman, maka hendaklah kamu mengiringi jenazah. Juga kita nak mengiringi jenazah ni payah. Zaman milenium ni, zaman mutaakhir ni, zaman serba canggih ni, semua orang zaman main post saja. Anak-anak bila mak bapak meninggal dunia, dia akan cari orang yang menguruskan jenazah. Tapi bukan tempat ni lah, ni tempat lain, di selatan Mongolia. Bukan kat sini, tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Payah nak cari kadang-kadang. Sehingga ada orang yang nak menguruskan jenazah, pihak masjid, masing-masing ada hal. Van pula rosak, imam pula sakit perut, semua balik kampung. Tak boleh nak mengurus jenazah. Anak-anak tidak boleh menguruskan jenazah ibu bapa. Susah nak menguruskan jenazah. Pasal tidak ambil tahu dan ambil peduli tentang ilmu itu. Itulah hari ini masjid-masjid dan surau-surau menganjurkan khusus jenazah. 10, 20 sijil khusus jenazah. Tapi tak pernah menguruskan jenazah. Pasal apa? Pasal bila ada orang meninggal sahaja, kita serah dekat Imam Bilal dan sebagainya. Sedangkan anak-anak itulah menjadi tanggungjawab yang paling afdal dan utama untuk menguruskan jenazah 2 orang tuanya, iaitu ibu dan bapa. Tapi kata Nabi SAW, apabila kamu duduk dalam majlis ilmu ini, kamu akan dapat ganjaran sama seperti orang yang menguruskan jenazah 1000 orang. Betapa besarnya ganjaran, tuan-tuan. Ya Allah kurniakan ini sebagai satu tawaran mega yang cukup besar. Yang hanya dilihat, yang hanya diketahui, yang hanya dinikmati, yang hanya merasai kelazatannya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi bagi mereka, tuan-tuan, yang tidak ada tazawuk, tidak ada kelazatan mengecapi akan nikmat ini, bawa turunlah umpama 1 gunung, 2 gunung emas, maka nescaya dia tidak akan lihat. Walaupun surau, masjid, tempat pengajian itu depan rumah dia.
Buka pintu, nampak pintu masjid. Tapi dia tak nampak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, inilah dia banyaknya tuan-tuan. Alhamdulillah kita dibuka hijab. Betapa ramai lagi orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis, Allah menerangkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat di kalangan kamu bersama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempelajari, yang dikurniakan ilmu pengetahuan itu darajat, beberapa ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan, betapa penting dan wajibnya kita mempelajari ilmu. Kalau tak jadi ataupun kalau tidak mempelajari ilmu, ataupun manusia hari ini, umat Islam mutakhir ini berada dalam keadaan yang jahil, yang tak ada ilmu, maka sudah pastinya akan mudah ditipu, diperkotak-katikkan. Ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Anbiya, ayat 107, 8 dan juga 9. Tajuk tazkirah saya pada malam ini. Mesti tak bagi saya tajuk, maka saya cari tajuk sendiri. Yang keduanya, mesti tak bagi saya masa bila nak berhenti. Cuma dia khabar kat saya, Ustaz, isyak tak payah berhenti. Terus saja. Mana ikut suka saya lah tuan-tuan. Kan? Saya nak berhenti pukul 12, tuan-tuan kena tunggu. Kan? Nak berhenti pukul 10 pun tuan-tuan kena tunggu. Tapi jangan takut tuan-tuan. Paling-paling lama pun pukul 9.30 saya berhentilah. Kan? Tapi tak boleh lawan lagi tu Bollywood punya cerita tuan-tuan. Cerita Bollywood bukan Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood tak apa tuan-tuan. Ni cerita Bollywood 3 jam tuan-tuan. Kan? Cerita lain 2 jam aja. Bollywood 3 jam. Kan? Tak lapar bila kita tengok, kaki tak ada gaut. Betul tak tuan-tuan? Kan? Tak mengantuk, tak letih. Tiba-tiba mengalir air mata buaya tuan-tuan. Kan? Ruginya air yang kita titiskan itu hanya semata-mata kerana menengok, melihat Bollywood. Shah Rukh Khan kena pisah dengan heroin dia. Rugi tuan-tuan tengok cerita Bollywood ni. Pertama, dapat dosa. Yang kedua, nak tengok tuan-tuan, tengok mula cerita, tahu dah akhir hujung dia apa dia. Tak payah tengoklah tuan-tuan. Kan? Tahu dah jalan cerita dia. Tengok mula, tahu dah akhir dia apa. Kan? Datanglah 20 ke 30 jahat tuan-tuan, hero seorang aja. Pasti menang hero dia. Kan? Luka parah, teruk macam mana pun, tangan putus pun tuan-tuan, dia boleh menang lagi. Kan? Lepas tu dia berguling sana, berguling sini, nyanyi saja 1 jam. Kan? Cerita dia 2 jam. Kan? Lepas tu cerita dia mesti ada kereta api. Itu mesti tuan-tuan. Kan? Betul tak tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Macam pernah tengok je tuan-tuan. Kan? Saya kena tengok pasal nak cerita dengan tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan. Tu cerita. Rugi tuan-tuan. Pasal cerita tu tengok sikit, tahu dah jalan cerita. Tuan-tuan kalau nak tengok cerita, kena tengok cerita sampai habis, tuan-tuan tak faham. Lebih baik tengok cerita Tamil. Yang tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sampai ke habis, ulang 10 kali pun tak faham-faham. Sebab tu nak tengok lagi tuan-tuan. Daripada tengok Hindustan, Bollywood, baik tengok cerita Tamil tuan-tuan. Memang tak faham tuan-tuan. Letih nak faham. Rugi. Majlis ilmu paling-paling tidak pun 1 jam. 1 jam setengah tuan-tuan. Mudah-mudahanlah ruangan masa yang kita kurnia, yang kita berikan ini, yang Allah kurniakan kepada kita ini, Allah berikan ganjaran kita, dan Allah sentiasa memberikan hidayah dan petunjuk untuk kita menggunakan masa ke arah yang paling bermanfaat. Kerana masa itu dia yang berlalu, dia tidak pasti akan undur semula.
malang dan rugi bila kita menggunakan masa ke arah perkara-perkara yang lara, tidak bermanfaat. Tambah pula ke arah perbuatan-perbuatan yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, sejarah hidup Imam An-Nawawi yang pernah mengarang berpuluh-puluh kitab, antaranya Riyadhus Salihin, Matan Arba'in, dan banyak lagi tuan-tuan kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Sesaat beliau terlelap dan tertidur hatinya dan matanya, maka dibakar jarinya di atas lilin dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau azab aku kerana aku lelap sesaat mengingatimu di atas dunia. Oleh kerana itu aku bakar jari aku di atas api atas dunia ini." Inilah Imam An-Nawawi, tuan-tuan. Ulama yang cukup kontroversi di zaman Khalifah Sultan Al-Malik bin Nasir. Tuan-tuan baca sejarah dia. Ini ulama yang patut dan harus kita ambil contoh. Bukan seperti mana hari ini, makan nasi lemak banyak, tuan-tuan. Bila ada projek untung, keluar fatwa. Minta maaf saya sebut ni. Ini baru masuk gear 2 ni, tuan-tuan. Selagi masuk gear 4, tuan-tuan, jangan cabut lari. Tuan-tuan. Tu. Ini lepas ni kena tanya Polisi Surau pasal apa jemput saya. Tak apa, tuan-tuan. Kali pertama, kali terakhir. Pasal nak bagi faham, tuan-tuan. Minda orang Melayu ni 40-50 tahun dijumut, dibekukan. Tak ada cara lain. Benda yang beku ni, tuan-tuan, dia tak boleh lembut, layang gitu, tuan-tuan. Katuk sekali bagi dia pecah. Tuan-tuan. Jadi biar kita faham. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana hari ini umat Islam dia jahil, tuan-tuan, tentang agama. Jadi oleh kerana itulah, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, dalam suasana hari ini, di saat umat Islam memikirkan bagaimana untuk mendapat air. Tetapi harus kita ingat juga, air yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat hidup di atas dunia. Tapi iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar untuk kita hidup di alam akhirat. Kerana dalam masa yang sama hari ini, cerita lama, lagu lama, tahun 80-an, fahaman yang boleh merosakkan iman dan Islam umat Islam, hari ini timbul semula. Dengan kenyataan, dengan perkataan, dengan sindiran ataupun keluarnya perkataan yang begitu biadab. Yang mana keluar itu daripada mulut orang Islam Melayu sendiri. Saya tak payah sebut, sebab tuan-tuan semua tahu. Kalau tak tahu, makan tahu, tuan-tuan. Supaya jadi tahu. Oleh kerana itu, tuan-tuan, peranan ulama' saya nak sebut seumpama Imam Syafi'i. Ketika beliau menjadi ulama' di zaman Khalifah Sultan Al-Malik An-Nasir. Pada suatu ketika, tentera Mongol ataupun tentera Tartar ingin menyerang kerajaannya. Maka beliau meminta ataupun memerintahkan seluruh ulama'-ulama' mengeluarkan satu fatwa, membenarkan beliau mengambil harta rakyat, sama ada secara paksa umpama GST, ataupun secara sukarela dengan edarkan tabung-tabung. Dengan tujuan untuk mengumpul harta itu supaya boleh menyerang tentera Tatar. Maka seluruh ulama mengeluarkan fatwa membenarkan kerajaan Sultan Al-Malik mengambil harta rakyat secara paksa ataupun rela.
kecualilah Imam Syafi'i, kecualilah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oleh kerana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini di zaman itu adalah ulama yang cukup disegani. Kerana beliau tidak ada jawatan, beliau tidak ada pangkat, dan beliau tidak digaji. Maka dipanggil dengan tujuan supaya beliau juga mengeluarkan fatwa seumpama itu. Ketegasan Imam An-Nawawi, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Maka perkataan itu menyebabkan Sultan Al-Malik menjadi marah sehingga mengeluarkan perintah keluar daerah. Cuma tidak ditangkap. Perintah untuk keluar daerah. Buang daerah dia panggil. Apa kenyataan yang kontroversi itu? Beliau menyatakan, wahai Sultan, andai kata seluruh harta kamu, seluruh harta keluarga kamu, seluruh harta pekerja-pekerja kamu, kroni-kroni kamu, menteri-menteri kamu itu diambil, dikeluarkan untuk memerangi tentera Tartar itu. Andai kata tidak mencukupi, maka harus bagi kamu mengerahkan harta rakyat. Tetapi apabila kamu mengerahkan harta rakyat, tanpa kamu mengeluarkan harta kamu, keluarga kamu, kroni kamu, menteri kamu, maka aku mengeluarkan fatwa haram kamu mengambil harta rakyat walaupun hanya 1 dinar. Tuan-tuan, menyebabkan Sultan Al-Malik An-Nasir begitu marah. Berani tak tuan-tuan ulama umpama Imam An-Nawawi ini mengeluarkan kenyataan ataupun fatwa yang bertepatan dengan hukum Allah, tetapi tidak bertepatan dengan kehendak manusia. Agak-agak berani tak tuan-tuan mufti-mufti yang ada dalam negara kita ni keluarkan fatwa buruh ke atas Kasim Ahmad yang cukup celupar mulutnya. Tak mahu saya sebut nama tuan-tuan. Boleh no? Boleh, alhamdulillah. Kalau boleh saya terus lagi tuan-tuan. Pasal orang Melayu ni tuan-tuan, minda orang Melayu ni telah dipersepsikan tuan-tuan. Telah dipersepsikan 40 tahun. Apa dia? Jangan cakap politik dalam masjid, Ustaz. Jangan sebut politik dalam surau, Ustaz. Ada iklan sekejap. Kancil putih DAA. DAA 3966. Lampu menyala, tolong padamkan. Kalau tak nanti faham-fahamlah tuan-tuan. Kancil putih DAA 3966. Dia lupa lah tu tuan-tuan. Melayu mudah lupa. Tu Melayu tuan-tuan, kita bukan Melayu. Kita orang Islam tuan-tuan. Baik. Orang Melayu ni tuan-tuan, 40-50 tahun dipersepsikan dalam minda dia. Siapa yang mempersepsikan? Penjajah. Penjajah tuan-tuan. British ke, Jepun ke, apa ke tuan-tuan. Jangan sebut politik dalam masjid. Secara tidak langsung tuan-tuan menjuzukkan sebahagian Islam itu keluar daripada ajarannya. Sedangkan ia sebahagian daripada Islam. Walaupun dia sebahagian kecil. Tetapi harus kita ingat, itulah kemuncak kemenangan Islam. Itulah klimaks untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu telah dipersepsikan takut tuan-tuan. Tuan-tuan insya-Allah tak ada masalah. Ada setengah tempat tu siap beri 10 kali nasihat kat saya. Ustaz, hati-hati jangan sebut politik, Ustaz.
Radio Malaysia tuan-tuan sekali jemput saya. Seumur hidup itulah, dulu, kini dan selamanya. Lepas tu tak jemput dah tuan-tuan. Dia beritahu saya, Ustaz, cakap apa nak cakap. Tapi satu je Ustaz, jangan sebut politik. Saya kata, insya-Allah jangan takut. Saya takkan sebut. Boleh mic kat aku sebut terus. Itu yang dulu, kini dan selamanya tak jemput dah tuan-tuan. Pasal apa? Biar sekali kita beritahu. Kerana apa? Supaya membuka minda orang Melayu. Kenapa takut tuan-tuan? Sedangkan itu sebahagian daripada ajaran Islam. Kenapa harus kita takut? Tuan-tuan tengok dekat luar tu yang buat maksiat secara terang-terangan. Dia tak takut pun. Saya dulu masa duduk jadi penyelaras masjid daerah Hulu Langat tuan-tuan. Duduk dalam JAIS. Sekejap je tak tahan tuan-tuan. Bukan saya yang tak tahan. Tuan-tuan. Faham-faham lah tuan-tuan. Maksiat hari-hari tuan-tuan. Orang tinggal salat. Maksiat tak tuan-tuan? Maksiat. Tapi orang tinggal salat ni macam perkara biasa. Macam perkara biasa. Dia tak takut pun. Hari ini orang buat maksiat, orang buat mungkar, orang keluarkan kenyataan biadab. Tak ada takut pun tuan-tuan. Tapi kita nak sebut agama, nak sebut ilmu, nak sebut sebahagian daripada Islam. Kenapa kita takut tuan-tuan? Takut sungguh persepsi. Macam orang Melayu dipersepsikan dengan kambing. Tuan-tuan. Orang Melayu kalau kena darah tinggi, dia cukup takut dengan kambing, tuan-tuan. Jangan kata makan dari kambing, lalu kambing pun dia pitam, tuan-tuan. Persepsi. Padahal tak ada apa, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Syekh Abdullah Nasir Alwan. Bagaimana nak mendidik anak-anak, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan dalam kitab tu. Bila lahir saja anak, dibawanya hadis Nabi SAW, hendaklah diberikan nama, dicukur rambutnya, ditahnik mulutnya, dan diakikahkan dia dengan kambing. Nabi tak sebut kerbau, walaupun kita makan kerbau. Nabi tak sebut lembu ataupun unta. Nabi sebut kambing. Tengok pula bab korban, tuan-tuan. Bab korban. Nabi sebut, tuan-tuan, hendaklah kamu berkorban dengan kambing, kibas. Nabi tak sebut lembu. Tengok pula bab dam. Orang yang pergi haji, bila meninggalkan wajib haji, sah hajinya dengan syarat bayar dam, bukan dam haji. Dam haji itu tak pakai, tuan-tuan. Denda. Nabi sebut hendaklah denda satu wajib haji dengan seekor kebas disembelihnya. Kambing tak, tuan-tuan? Kambing. Dalam ayat ataupun surah yang mengandungi syifa. Mungkin ada tuan-tuan di sini yang menjadi perawat. Kisah, tuan-tuan, bagaimana sahabat-sahabat Nabi bersama di antaranya itu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bila berlalu, datang seorang perempuan minta tolong di antara sahabat-sahabat ni, siapa yang boleh menyembuhkan ataupun mengubati ketua kabilah dia yang kena gigit ataupun patuk binatang berbisa. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu datang seorang sahabat. Dia pergi, dia baca. Puhi, puhana, puh, patut dia sembuh, tuan-tuan. Lepas saja dia baca, alhamdulillah dengan izin Allah, sembuh penyakitnya. Bila semua penyakit, ketua kabilah ini seronok gembira, dia hadiahkan 30 ekor kambing. Itu hadiah. Lepas tu dijamu pula dengan makan daging kambing dan minum susu kambing. Bukan high god, tuan-tuan.
I got to powder. Ini susu kambing pure, tuan-tuan. Kan? Habis tu tuan-tuan, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada mana kamu belajar ni? Kerana disampuk oleh sahabat yang lain, jangan ambil dulu 30 ekor ni sebagai hadiah. Kita jumpa Nabi, tanya, boleh tak boleh? Bila jumpa Nabi, cerita satu persatu, maka Nabi berkata, daripada mana kamu dapat suratul Fatihah ini boleh mengruqyahkan penyakit? Maknanya apa? Nabi terima. Buktinya, bahagikan 30 ekor kambing itu. Dan jangan lupa bagi aku satu bahagian, kata Nabi. Kambing, tuan-tuan. Tapi kenapa hari ini orang Melayu bila darah tinggi saja, gerun dia nak makan kambing. Patut bila darah tinggi itulah makan kambing, tuan-tuan. Makan kambing terus kolap, tuan-tuan. Nyayo aku, tuan-tuan. Kan? Tapi harus ingatlah, tuan-tuan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Kan? Walaupun daging kambing tu boleh makan, sunnah, elok, ada manfaat. Jangan baham sampai sebelah kambing. Kan? Makan padan-padan lah, tuan-tuan. Kan? Macam ada satu kisah cerita, tuan-tuan. Kan? Kisah orang Melayu darah tinggi dengan daging kambing. Ini persepsi, tuan-tuan. Padahal tak ada benda. Persepsi. Saya darah tinggi, tuan-tuan. Saya darah tinggi. Tapi saya suka makan daging kambing. Tapi taklah makan sampai 3 pinggan kambing, tuan-tuan. Kita makan. Sebab kambing ni daging dia alkali, tuan-tuan. Siapa yang doktor dia tahulah sini. Susu dia pun sama. Dia bersifat alkali. Alkali adalah perkara yang benda yang amat perlu dalam tubuh badan kita. Macam ada kisah, tuan-tuan. Ini kisah kambing, tuan-tuan. Persepsi orang Melayu. Dia datang pergi satu kenduri kawan dia. Bila time nak makan tu, tuan-tuan, dia tak jumpa tuan, kawan dia, tuan walimatul urus tu. Tengok gulai sedap dah. Dia nak balun dah. Tapi dia teringat dia darah tinggi. Dia tanya kawan sebelah. Agak kamu ni kambing ke lembu? Kawan tu cium nak bau apa? Bau kari lah, tuan-tuan. Bila bau kari, kawan tu kata lembu kot. Bila dengar lembu saja, dia balun 3 pinggan lagi, tuan-tuan. Punya sedap, pasal tak pernah makan kambing, tuan-tuan. Punya takut dia tu. Hari tu dia makan daging kambing, tuan-tuan. 3 pinggan dia balun. Lepas 3 hari, dalam masa 3 hari, cukup elok, sehat walafiat. Darah tak naik pun. Tiba-tiba lepas 3 hari dia jumpa kawan dia, punya tuan walimatul urus. Baru dia tanya. Hari tu nak tanya, hang tak ada. Hari ni aku nak tanya, gulai hak aku makan tu kambing ke lembu? Kawan tu kata, kau balun 3 pinggan tu lah kambing. Aku tengok hang makan sedap je. 3 pinggan sekali balun, tuan-tuan. Dengar kambing, pingsan terus, tuan-tuan. Ini persepsi. Samalah persepsi orang Melayu bila sebut politik. Sedangkan itu antara klimak, tuan-tuan. Kenapa saya kata klimak, tuan-tuan? Dalam Islam. Tuan-tuan, hari ini kita lihat orang Islam yang meninggalkan salat. Kita melihat orang Islam berzina. Kita tahu orang Islam minum arak. Tuan-tuan, saya pernah tangkap orang Islam minum arak ketika waktu berbuka puasa. Hebat tak, tuan-tuan? Hebat. Malaysia boleh kan? Malaysia boleh. Boleh belaka, tuan-tuan. Boleh belaka. Puasa buka dengan kasbut. Hebat, tuan-tuan. Jangan main tu. Kita nampak, tuan-tuan. Tapi boleh tak kita ambil tindakan, tuan-tuan? Tak boleh ambil tindakan. Dengan sebab tidak boleh ambil tindakan, itulah maksiat mungkar bermaharajalela. Walaupun kita nampak cukup saksi orang itu berzina, maka kita tidak boleh menjatuhkan hukuman.
Nazir tak ada kuasa. Ketua kampung tak ada kuasa. Yang berhormat tak ada kuasa. Yang ada kuasa menyatukan hukuman itu ialah pemerintah. Pemerintah itulah daulah Islamiah ataupun siasatul Islam. Dengan adanya pemerintah politik itulah, maka boleh menjalankan hukuman-hukuman umpama itu. Boleh menyekat orang yang senang-senang meninggalkan salat. Hari ini tak ada apa je orang tinggal salat. Saya yakin dan percaya tuan-tuan semua ajar orang salat. Semua bagi tahu. Ustaz-ustaz bagi kuliah dekat masjid, dekat surau, semua bagi tahu. Man tarakas salata muta'ambidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal salat sekali dengan sengaja, kafir dia, kata Rasulullah. Hari ini bukan sekali, bukan setahun, bertahun-tahun lamanya. Dan tetap akan terus meninggalkan salat. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak ada hukuman. Oleh kerana itulah saya katakan tadi, ianya adalah klimaks di dalam Islam. Untuk menghalang orang buat maksiat, untuk menghalang orang buat mungkar, untuk menghalang orang melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Umpama kenyataan yang dikeluarkan oleh Kasim Ahmad tetapi bukan Kasim Selamat. Siapa yang mampu halang, tuan-tuan? Kita tak mampu. Tetapi pemerintah yang berkuasa untuk menghalang. Sebutlah tuan-tuan hari ini setiap kali khutbah Jumaat, ajaran sesat, ajaran Qardiani, tetapi ia tetap akan berterusan ajaran itu. Siapa yang berkuasa tangkap Ayapin setelah diruntuhkan kerajaan langit yang dikatakan itu, maka dibuat kerajaan langit kali kedua dengan nilaian 3 juta ringgit. Surah tuan berapa juta? 1 juta ada? Tak sampai 1. 3 juta dia buat kerajaan langit untuk memurtadkan ribuan umat Islam. Kenapa tak ditangkap, tuan-tuan? Kenapa? Pasal tidak ada kuasa politik. Untuk mendakwa dia untuk ditangkap. Sebab itu dia bermaharaja lela. Kata orang Kuala Besut, dia tak turun ke bumi, dia turun, dia naik ke langit dia. Kerajaan langit. Kan? Yang pengikut Mangkuk Hayun ni pun tuan-tuan tanya pula, Abi kalau tak turun ke bumi, macam mana kami nak jumpa dia? Tanya bini dia. Maka bini dia kata, kalau nak jumpa dia, jumpa ketika dia turun nak beli rokok kretek. Masa tu dia turun ke bumi. Lepas tu dia naik balik. Mana? Ajaran sesat di negeri Selangor ni lebih daripada 36 ajaran sesat. Saya baru balik pindah Kuala Langat, tuan-tuan. Saya duduk Hulu Langat lama, 16-17 tahun. Baru setahun lebih saya balik ke Kuala Langat. Langat jugalah, tuan-tuan. Batu Lapan Sejangkang. Oh, saya tak taaruf lagi dengan tuan-tuan. Tak apalah, tak payah taaruf pun tak apa. Lepas ni tuan-tuan kenal saya. Batu Lapan Sejangkang. Dekat dengan rumah yang berhormat Dr. Ahmad Yunus, Esko Kerajaan Negeri Selangor. Dia tu classmate dengan kakak saya. Dululah, tuan-tuan. Saya balik je, tuan-tuan, 3 ke 4 bulan, tuan-tuan, saya duduk. Saya dapat tahu ada satu ajaran sesat. Guru yang mengajar di sekolah rendah kebangsaan ... Tak payah sebutlah, tuan-tuan. Nak sebut teruk semua, ngaya, tuan-tuan. Nak ceritanya, tuan-tuan, guru tu dah mengajar bertahun-tahun. Tambah pula dia jadi guru kaunselor.
Isterinya sendiri buat laporan ke pejabat agama Islam 2 kali. Bukan orang lain. Nak menyatakan supaya orang yang berwajib mengambil tindakan ke atas dia. Kerana dia menyebarkan ajaran sesat. Apa tindakan, tuan-tuan? Tindakannya ialah OIC. Nah, oh, aku tunggu dan lihat. Tengok, tuan-tuan. Bertahun-tahun lamanya, tuan-tuan. Sehingga dia membawa isteri-isteri orang untuk dijadikan isteri secara gaib guru dia. Saya tahu, tuan-tuan. Memang saya tahu. Guru dia tu, tuan-tuan, di Kelantan. Duduk di Gua Musang. Tapi bukan dalam gua. Rumah banglo. Cuma dia nak buat kerja dia tu dalam gua. Jadi syarif mana isteri-isteri yang bermasalah ini, tuan-tuan, dia ambil kesempatan kelemahan itu, dijadikan isteri gaib guru dia. Takat ni yang kita dah tahu, lebih daripada 10 isterinya. Adakah kita tak buat laporan? Buat laporan, berbuih mulut, tuan-tuan. Letih tangan menulis. Letih kaki bergerak. Tapi tindakan tak. Kenapa, tuan-tuan? Kerana tidak ada kuasa. Tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan pergi pejabat agama. Sini masuk Petaling Jaya. Masuk Petaling, daerah Petaling. Tuan-tuan pergi daerah Petaling. Baik daerah Petaling. Jumpa kawan saya, Ustaz Zainuddin. Kenal kan? Nah, penyelaras masjid daerah Petaling. Tu kawan baik saya tu. Cakap dia kalau jumpa, cakap dia, kenal tak Ustaz Musa? Kalau tak kenal saja dia. Tak pergi aku telefon dia. Kan? Tanya, tuan-tuan. Tanya dia. Pergi mahkamah syariah, tuan-tuan tanya undang-undang ni, peraturan ni. Ada tak ada? Saya tak mau jawab lah. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tanya. Bila tuan-tuan tanya, tuan-tuan akan dapat jawapan. Kenapa ajaran sesat itu? Kenapa ayah pin? Kenapa orang guru yang saya sebut tadi itu tidak diambil tindakan apa-apa? Sebab itulah, tuan-tuan, siasah politik itu adalah kemuncak dalam Islam. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi SAW diperintah oleh Allah berhijrah daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Bukan makan angin. Bukan nak cari kurma baru. Tapi kerana daulah Islamiyah. Kerana itulah kemuncaknya, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, Allah menyebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak kami, yakni Allah Ta'ala mengutuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang rasul. Ini sebagai bukti kepada kita, taat kepada Nabi itu adalah taat secara mutlak. Secara tidak langsung menafikan pandangan, pahaman yang memesong dan memurtadkan umat Islam dengan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana cerita pandangan Kasim Ahmad. Kalau pandangan Kasim Selamat tu tak apa lagi, tuan-tuan. Kasim Selamat kata Allah yarham Tan Sri Ramli. Tajuk cerita tu ibu mertuaku. Ingat, tuan-tuan, tu mesti tengok cerita tu. Saya pun tengok, tuan-tuan, cerita ibu mertuaku. Tapi lepas ni balik nanti, tuan-tuan, jangan tengok cerita tu lagi. Tuan-tuan tengok pula cerita Laksmana Doremi. Saya suka tengok, tuan-tuan. Laksmana Doremi, Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk. Ini 3-4 cerita ni, dia ada mesej yang tersirat. Tuan-tuan, dengan keadaan global kita hari ini yang berlaku. Minyak naik, elektrik naik,
Kan? Barang naik, gaji tak naik-naik, hujan pun tak turun-turun. Tuan-tuan. Jadi, nak menyelesaikan masalah itu, tengok cerita Allahyarham Tan Sri P. Kan? Jangan dengarlah mereka-mereka yang tak berapa nak betul bagi pandangan macam mana nak selesaikan masalah. Harga barang naik, jangan makan barang. Harga minyak naik, jangan isi minyak. Tol naik, lalu jalan darat. Jangan jalan highway. Ini pandangan-pandangan tak boleh pakai, tuan-tuan. Pakai pandangan cerita Allahyarham Tan Sri P. Lagi clear, tuan-tuan. Umpamanya contoh cerita Laksmana Doremi. Apabila 3 orang Laksmana ni nak tangkap Menteri Pasola. Betul kan? Menteri Pasola. Di mana kerajaan dia? Kerajaan Pasir Dua Buti. Betul? Kalau silap tolong betul kan? Marah Allahyarham Tan Sri P. ni. Jadi 3 orang Laksmana ni daripada Pasir Berdengung nak pergi ke Pasir Dua Buti. Maka dia naiklah tikar terbang. Ini pandangan dan cadangan Allahyarham Tan Sri P. 50 tahun dulu dah, tuan-tuan. Kenapa dia naik tikar terbang? Kenapa dia tak naik kereta? Tak ada kereta ke zaman tu? Ada. Morris Minor. Kereta yang paling canggih di zaman itu. Tahu kereta Morris Minor? Morris Minor, betul saya jawab. Saya nak sebut payah sikit, Morris Minor. Kan? Itu kalau langgar tembok, tonton punya surau tu, tembok tu pecah, tuan-tuan. Kan? Kereta tu belum tentu komik. Kan? Tapi kalau Previ, gugur enjin, tuan-tuan. Tu kereta Morris Minor, zaman Allahyarham Tan Sri P. Dia tak pakai kereta, dia pakai tikar terbang. Kenapa, tuan-tuan? Dengan tuan-tuan pakai naik tikar terbang, dia pakai naik tikar terbang, tuan-tuan akan jimat 2 perkara besar. Pertama, tuan-tuan jimat minyak. Kerana tikar dia tak perlu pakai minyak, dia terbang saja. Yang kedua, tuan-tuan jimat tak bayar tol. Kerana dia tak lalu jalan raya. Highway baik, jalan dalam baik. Kerana dia terbang di udara. Jadi kita sarankan hari ini kerajaan Malaysia jual tikar terbang satu Malaysia. Itu bahawa cadangan yang bernas. Begitulah juga dengan hukum. Dengan hukum, tuan-tuan tengok cerita Sumpah Semerah Padi. Walaupun cara pelaksanaan dia tak betul, tapi saya nak sebut dia ada tak sebut hukum Islam. Ada, tuan-tuan. Bila berzina dihukum dengan 100 kali sebatan. Tuan-tuan, ini hukum Allah. Walaupun ada yang tak betul tu, tuan-tuan jangan ambil, ya. Buang pi. Tauk pi. Ambil yang betul. Nampak, tuan-tuan? Oleh kerana itu, yang betulnya Allah menyebut, tidak aku utuskan engkau. Siapa engkau itu? Khitab kepada siapa? Dhamir mutakalim. Khitab kepada Nabi SAW. Siapa yang utus, tuan-tuan? Allah. Bukan raja, bukan agung, bukan Perdana Menteri, bukan menteri besar, bukan yang berhormat, bukan manusia. Yang utus Nabi itu ialah Allah. Bila Allah utus, tuan-tuan, Rasulullah, maka perfect. Tak boleh pertikai. Bila kita pertikai, bermakna pertikai Allah. Orang yang mempertikai Allah, apa hukumnya, tuan-tuan? Murtad, rosak akidah dia. Dan macam Mufti berani keluar fatwa murtad Kasim Ahmad. Berani, tuan-tuan? Tak berani. Dan. Tapi dia berani keluar fatwa buruh ke atas orang yang keluar berdemonstrasi secara aman.
Berani tuan-tuan. Tapi dia tak berani keluar fatwa ke atas orang yang secara terang murtad hukumnya. Hina Rasulullah. Hina hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Qul innama yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini diwahyukan oleh Allah. Bukan Nabi cakap sendiri, tuan-tuan. Bukan Nabi buat sendiri. Bukan Nabi ikut kepala otak ataupun akal Nabi. Tapi Nabi diwahyukan oleh Allah. Sebab itulah Allah menyebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Ulama mufassir keseluruhannya, tuan-tuan, baik Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, baik tafsir Al-Qurtubi, baik tafsir Ar-Rahman, baik apa saja tafsir pun, tuan-tuan, mengatakan bahawa taat Allah dan Rasul adalah taat secara mutlakun. Bila sebut mutlak, siapa yang menafikannya, maka rosaklah akidah dia. Kerana Allah sebut, innama yuha ilayya. Apa yang Allah wahyukan? Nabi bawa, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Dengan keesaan Allah itulah maka dibawanya ajaran Islam. Dan nak membawa ajaran Islam itu, maka Nabi SAW membawa panduannya, iaitulah Al-Quranul Karim. Barang sesiapa yang menafikannya, barang sesiapa yang memaling daripada ajarannya, maka Allah berpesan kepada Nabi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, azantukum ala sawa, azantukum ala sawa. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu ajaran Islam yang sama. Aku pun kena hukum itu, kamu pun kena hukum itu. Kalau kamu haram berzina, aku juga haram berzina. Kalau kamu haram minum arak, haram buat perkara mungkar, aku pun serupa. Sama je ajaran dia. Aku dah sampai seluruh dah. Maka barang siapa yang berpaling daripada ajaran itu, kata Nabi SAW dalam wahyu itu, sesungguhnya aku tidak mengetahui bilakah Allah Ta'ala akan turunkan azabnya. Sama ada dekat, iaitu di dunia, amba'in ataupun jauh, iaitu di alam akhirat, sudah pasti diazab oleh Allah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi itu iaitulah Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sekadar perhiasan seperti mana hari ini. Letak di meja-meja, di rak-rak buku, cantik dengan berbagai-bagai color dan warna, tetapi malang tidak diambil manfaat daripadanya. Hanya sekadar dilihat dan ditelik, ataupun setidak-tidaknya hanya sekadar dibaca. Berkala ketika mana? Ketika bulan Ramadan. Tuan-tuan, sepatutnya Ramadan itu sebagai permulaan untuk kita bertadarus. Dan tadarus itu bukan hanya dalam bulan Ramadan. Kita harus meneruskan tadarus itu di bulan-bulan yang lain. Buatkan halaqah dia. Kerana orang yang membaca Al-Quran ini
di antara 3 perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bisalasit khisalin. Ajar anak kamu dengan 3 perkara. Apa yang kamu kena ajar? Hubbi nabiyikum. Ajar anak kamu supaya cintakan Nabi. Wa hubbi ahlihi, dan ajar anak kamu supaya cintakan keluarga Nabi. Wa tilawatil Quran, dan ajar anak kamu supaya membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran, kerana orang yang membaca Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, fi zillihi, di bawah payungan Allah Ta'ala. Yauma la zilla illa zilluhu, di hari yang tidak ada payungan, tidak ada naungan, melainkan naungan Allah. Bukan itu saja. Nabi kata lagi, ma'a anbiya'ihi, duduk bersama dengan para anbiya. Wa asfiya'ihi, dan duduk bersama orang yang membersihkan jiwanya. Ini kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, Al-Qattan rahimallahu ta'ala, seorang ulama mufassir, mendefinisikan makna Al-Quran itu. Al-Quran huwa munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu diturunkan ke atas Rasulullah, bukan ke atas Haji Kahar. Walaupun dia declare surah Yasin turun atas dia. Kan? Pejabat agama diskusi dengan dia. Dia kata, engkau mana tahu budak-budak. Aku lebih tahu Yasin itu turun ke atas aku. Hebat Haji Kahar ni tuan-tuan. Jangan sebut haji lah, geli dengar tuan-tuan. Murtad dah tuan-tuan. Sekarang dia ada kat penjara Kajang. Penjara Kajang. Saya pernah satu ketika tu saya masuk penjara Kajang. Bukan kena tangkap tuan-tuan. Masuk ceramah. Dia panggil ceramah, aku ceramah. Ceramah Maulidur Rasul. Kan? Masa nak ceramah tu tuan-tuan, saya tanya warden tu kenal saya. Sebab kenal saya tu dia panggil ceramah. Kalau tak mampu nak masuk tuan-tuan. Kan? Masuk-masuk tuan-tuan macam Perdana Menteri, 20 orang escort. Takut banduan Sat kata. Takut banduan. Tak apalah, anak escort pun escort pergi lah. Saya tanya dia, pasal kes Haji Kahar, dia kata ada duduk dalam ni, dalam penjara. Tapi Ustaz, kami terpaksa letak dia dalam satu sel berasingan dengan banduan lain. Seorang-seorang dia. Saya tanya kenapa? Kalau duduk dengan banduan, 7,000 banduan akan murtad ikut ajaran dia. Hebat Haji Kahar ni tuan-tuan. Pada pandangan dia lah. Tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia berjaya memanipulasikan, kata orang Jawa. Sehingga orang boleh terpedaya. Ini tuan-tuan. Jadi kata Al-Qattan rahimahullah ta'ala, Al-Quran diturunkan hanya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawati. Menjadi ibadah bila membaca dia. Baca jadi ibadah tuan-tuan. Tak faham lagi, baca dah jadi ibadah. Maknanya dapat pahala. Tapi kita baca Al-Quran seminggu sekali. Bukan tuan-tuan lah, ni orang lain. Nanti tuan-tuan kata, Ustaz duk kata kat aku. Orang lain. Kan? Baca Quran seminggu sekali. Surat khabar hari-hari. Tak baca satu kali, demam dia tuan-tuan. Surat khabar. Sampai relai, berita hairan. Relai baca tuan-tuan. Tapi Quran Allah, seminggu sekali baca tuan-tuan. Rugi tak tuan-tuan? Rugi. Hak boleh pahala kita baca tuan-tuan, baca tiap-tiap minggu. Yang belum tentu boleh pahala, hari-hari kita baca.
Saya tak kata salah tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca, baca pi lah. Tapi Al-Quran tu tuan-tuan kena baca. Pasal Nabi suruh. Tambah lagi untuk kita beramal dengan dia. Maka para alim ulama telah mencungkil berbagai-bagai khazanah ilmu dalam Al-Quran. Itulah keluarnya kitab fiqah. Keluarnya ilmu tauhid. Keluarnya ilmu akhlak. Keluarnya ilmu tafsir. Keluarnya ilmu usuluddin. Usul fiqh. Dan sebagainya tuan-tuan. Semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, untuk kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rutin harian, maka hendaklah kita mengetahui tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka para alim ulama telah menetapkan 4 tujuan besar. Kenapa dan mengapa Al-Quran itu diturunkan ke atas manusia. Yang seluruhnya 30 juzuk yang kita kata. 6,665, 66 ayat. Sebahagian ulama mengatakan yang kita sebut. Semuanya diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara berangsur-angsur, sama ada ianya melalui asbabun nuzul ataupun tidak melalui asbabun nuzul. Sama ada ia turun di Makkah yang disebut Ayatul Makkiyah ataupun diturunkan di Madinah yang disebutkan Ayatul Madaniyah. Ini je 2 tempat tuan-tuan yang Allah turunkan Al-Quran. Tak pernah pun satu huruf Allah turunkan Al-Quran di bumi tanah Melayu. Pasal dulu tak ada lagi tanah Melayu. Kok belah mana tanah Melayu ada? Wallahu alam. Terawang-awang lagi. Kan? 2 ni je tuan-tuan. Dalam ilmu pengajian Al-Quran dia ada sebut di sana. Maka 4 tujuan yang besar. Yang pertama sekali tuan-tuan, Al-Quran itu Allah turunkan ke atas manusia ialah untuk membimbing manusia sehingga mencapai darjat takwa kepada Allah. Tuan-tuan, nak mencapai darjat takwa kepada Allah ini mestilah melalui prosesnya. Antara prosesnya yang pertama-tama sekali ialah ilmu. Tuan-tuan nak naik tangga yang ke-100. Pernah tak naik tangga Batu Cave tu tuan-tuan? Seumur hidup saya sekali saya pergi tuan-tuan. Saya ingat sampai kala ni darjah 3 sekolah buat rombongan tuan-tuan. Itulah aku pergi, lepas tu aku tak pergi dah. Lalu je tengok bila nak runtuh ni tuan-tuan. Lalu tengok bila nak runtuh. Berapa tangga dia tuan-tuan? Berapa tangga dia? Tak apa tuan-tuan, tak ingat pun tak apa tuan-tuan. Bukan dapat pahala pun, ingat tuan-tuan. Cuma nak ceritanya tuan-tuan, nak naik tangga sampai yang ke atas tu, tuan-tuan mesti naik tangga anak yang pertama. Begitulah juga Islam. Nak mencapai darjat takwa kepada Allah, mulanya mestilah al-ilm. Ilmu tuan-tuan. Sebab Nabi sebut di dalam hadis, al-jahlu yaqrabu ilal kufri au kamaqal. Bermula jahil itu menjurus ke arah kufur kepada Allah. Kufur tak umat Islam hari ini tuan-tuan, dengan menerima kenyataan Kasim Ahmad, dengan menerima ajaran-ajaran sesat umpama Ayapid, Haji Kahar, beribu pengikutnya tuan-tuan. Ajaran Kardiani lama dah tuan-tuan. Lama dah ajaran Kardiani ni. Baru nak timbul hari ni. Sebut aja tapi tak ambil tindakan. Syiah lama dah tuan-tuan, Syiah. Syiah ni tuan-tuan, sesat-sesat Syiah ni pun diterima hadis Nabi tuan-tuan. Diterima hadis Nabi. Walaupun kadang-kadang hadis tu hadis palsu dia buat sendiri. Tapi diterima hadis Nabi tuan-tuan. Tapi orang yang mengaku ahli sunnah wal punah ni tuan-tuan,
Dia tak terima hadis Nabi. Tak terima tuan-tuan hadis Nabi. Subhanallah. Ya? Jadi darjat yang pertama nak mencapai takwa mestilah ilmu. Melalui ilmu itulah tuan-tuan kita boleh mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, mana intan permata dan mana dia kaca. Tuan-tuan? Oleh kerana itulah dengan ilmu juga tuan-tuan boleh mencapai darjat ikhlas kerana Allah. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam kitabnya An-Niyah wal Ikhlas. Syarat nak menjadi orang yang ikhlas 4 perkara. Syarat nak menjadi orang yang ikhlas 4 perkara. Yang pertama sekali dia sebut ilmu yang mantap. Mesti ada ilmu tuan-tuan. Kok belah mana pun ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bi'il wa man arada al-akhirah fa alaihi bi'il wa man arada bainahuma fa alaihi bi'il. Nabi sebut, siapa yang nak dunia maka hendaklah ada ilmu. Siapa yang nakkan akhirat maka hendaklah ada ilmu. Siapa yang nak kedua-duanya mesti juga ada ilmu. Tuan-tuan nak tu air tu ada tuan-tuan, mesti kena ada ilmu. Air tak ada ni tuan-tuan, tapi nak bagi ada, mesti kena ada ilmu. Ilmu dia mudah, pasang aja mesin, sedut tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, tak ada air, tak ada masalah. Tuan-tuan. Ini sampai tingkat 4, tingkat 5 tak ada air. Letih nak ambil tuan-tuan, bawa naik atas. Ada satu taman saya kuliah 2 hari lepas tuan-tuan, bergaduh pasal air tuan-tuan. Bergaduh pasal air. Maki hamu habis mu. Pasal air je. Kerana apa? Ilmu tuan-tuan. Pertama syaratnya ilmu yang mantap. Kok belah mana pun tuan-tuan mesti kena belajar ilmu. Tambah kita nak kad akhirat, kena ada ilmu agama. Syarat yang kedua kata beliau, mestilah mengkaji sejarah orang yang ikhlas. Siapa sejarah orang yang ikhlas? Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabilah orang yang paling ikhlas. Hari ini orang lupa nak mengkaji sejarah Rasulullah. Orang lebih senang mengkaji sejarah Graham Bell, J.W.W. Bush, yang mati dibunuh oleh Datuk Maharaja Lela. Itu tak tuan-tuan sejarah. Dalam sejarah Malaysia mengatakan Datuk Maharaja Lela itu adalah sebagai pengkhianat. Kerana apa? Bunuh J.W.W. Bush. Tapi tuan-tuan, buka dalam sejarah Islam. Tuan-tuan kenal siapa dia? Datuk Maharaja Lela. Kenal tak tuan-tuan? Tak kenal, pasal tak mengaji. Buka sejarah Islam tuan-tuan. Datuk Maharaja Lela itu adalah bekas mufti kerajaan negeri Perak. Tuan-tuan. Yang sejarah mengatakan dia adalah pengkhianat, pengganas dan sebagainya. Maaf tuan? Ilmu tuan-tuan. Ni ilmu. Macamlah cerita Mat Indra dulu tuan, Mat Indra. Cerita Mat Indra. Tak tahu tuan-tuan? Tak tahu kita kata dia komunis. Tapi sejarah Islam menyatakan Mat Indra itu adalah pejuang Islam kerana dia guru agama yang dianugerahkan oleh Sultan Negeri Johor ketika itu. Tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itulah yang pertama kena ilmu yang mantap. Yang kedua kena kaji sejarah Nabi. Kaji tuan-tuan. Bukan sekadar kaji untuk kita dapat PhD. Tapi kaji untuk kita mencari di manakah keikhlasan Nabi. Kenapakah, apakah yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga menjadi orang yang pertama ikhlas di sisi Allah Ta'ala.
Yang ketiga syaratnya ialah berdamping dengan orang yang ikhlas. Siapa dia tuan-tuan? Iaitulah para alim ulama. Orang yang berjuang setiap saat hidupnya semata-mata agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit diri dia, dia tak pernah kenal tuan-tuan. Matinya dia, meninggalnya dia, baru orang tahu dia sakit tuan-tuan. Siapa tahu tuan-tuan, sakit yang dialami oleh almarhum Ustaz Fadir Muhammad Nur. Ulama tuan-tuan, saya pernah belajar dengan dia sekejap. Cengih dia tuan-tuan. Orang Kedah memang cengih pun. Saya tahulah tuan-tuan pasal isteri saya orang Kedah. Cengih sungguh. Tapi dengan aku dia tak boleh cengih tuan-tuan. Dengan anak murid dia cengih. Dengan saya dia cengih, aku menikah seorang lagi. Lepas tu dia tak berani cengih tuan-tuan. Cengih tuan-tuan. Orang tak pernah kenal dan tak tahu sakit dia tuan-tuan. Bila dia meninggal, baru isterinya tahu lebih daripada 20 jenis penyakit ada dalam diri dia. Orang yang hidup menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sanggup berhenti kerja tuan-tuan, jual kain pelikat untuk menyara anak seramai 6 orang. Demi semata-mata untuk merealisasikan Islam dalam masyarakat, khususnya orang Melayu. Ini dialah almarhum Ustaz Fadir Muhammad Nur. Beliau meninggal ketika itu saya berada di Pekan Pokok Sena. Ratusan ribu umat manusia, kawan dan lawan semuanya datang. Jalan tutup tuan-tuan. Polis trafik tak boleh nak buat apa, keluh 1000 bahasa. Matinya seorang ulama masih mampu mentarbiah, masih mampu memberikan kunci-kunci hidayah yang Allah Ta'ala berikan, sehingga seorang pemandu kapal terbang yang berbangsa India, beragama Kristian, mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Melihat awan yang melindungi kapal terbangnya. Inilah tuan-tuan, kaji damping ulama-ulama tuan-tuan. Sementara mereka masih ada atas dunia ni. Kaji tuan-tuan. Siapa dia? Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Orang yang suatu ketika dihina dan diherdik hanya kerana semata-mata pakai kain pelikat, mana mampu mentadbir negeri. Hari ini tuan-tuan, Kelantan adalah negeri yang paling bersih daripada hutang dengan kerajaan pusat. Tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Walaupun kerajaan Kelantan dinobatkan sebagai kerajaan yang mundur. Tapi tuan-tuan, kaki tangannya tidak pernah pun miss untuk dapat gaji. Ditabir dengan sempurna. Alhamdulillah, Mahat Tafiz berjaya ditubuhkan satu persatu. Ini tuan-tuan, kerana diperintah oleh seorang tok guru yang dihina hanya semata-mata pakai kain pelikat. Pernah satu wartawan daripada luar negara datang tuan-tuan. Bila dia lihat bank tuan-tuan diasingkan lelaki dengan perempuan. Datang jumpa tok guru, Menteri Besar. Tanyakan hal itu. Kenapa diasingkan? Kenapa perlu diasingkan? Laki dan perempuan. Maka ditanya balik. Pernah tak masuk tandas? Pernah. Kenapa tandas itu perlu diasingkan lelaki dan perempuan? Sedangkan tandas itu untuk mengeluarkan najis. Tak payah asinglah, duduk sekali. Kenapa? Pak tuan-tuan, jawapan soalan itu tidak dijawab. Kerana
Jawapannya telah pun dijawab tadi. Pak tuan-tuan, inilah kematangan ulama yang harus kita dampingi mereka. Okey? Yang keempat syaratnya, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni fastajib lakum. Tuan-tuan, doa. Inilah 4 syarat untuk mencapai keikhlasan. Dengan itu kita akan mencapai darjat takwa kepada Allah melalui Al-Quran. Baru yang pertama, saya ada 3 lagi tuan-tuan. Jam menunjukkan 9 suku lebih sikit. Tuan-tuan, kalau saya teruskan habis 3, pukul 10 saya berhenti. Jadi oleh kerana itu, saya terpaksa kena berhenti tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang cakap, saya yang cakap. Letih tuan-tuan. Pagi tadi di Sepang, program ahli majlis di Sepang, sampai ke dekat Johor, balik kat sekolah balik, tuan-tuan, mengajar sekejap, lepas tu balik rumah pula. Maklumlah, isteri baru dapat anak yang baru ke-8. Dah seminggu lebih, sesama pula anak tu. Nak bawa pergi klinik lagi. Anak baru 8. Alhamdulillah. Isteri baru seorang, insyaAllah. Jadi saya secukuplah kata, saya berhenti. Ada masa dan kelapangan lagi, insyaAllah saya akan sambung yang kedua. Tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada manusia. Dengan tujuan supaya kita lebih memahami dan lebih mengambil inisiatif tentang Al-Quran lebih daripada yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan, sekadar itu saja yang dapat saya berikan. Salah silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Sebelum saya mengundurkan diri, ingin seperti mana pengurusi sebut tadi, saya mengajar di sekolah Madrasah Darul Mujahidin. Bukan Muhajirin, Darul Mujahidin. Sekolah Menengah Islam Darul Mujahidin. Batu Sembilan, Kebun Baru, Teluk Panglima Garang. Batu orangnya garang-garang. Muka je garang tapi hati baik tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekolah ni hampir 27 tahun dah tuan-tuan beroperasi. Jadi oleh kerana sekolah ini sekolah swasta, dibina di atas tanah wakaf dan bangunan juga wakaf. Jadi pihak sekolah memerlukan sedikit bantuan keuangan sumbangan daripada semua kaum muslimin, terutamanya tuan-tuan, untuk kita baik pulih lagi bangunan yang telah pun lama. Sehingga ada mak bapak tanya saya, "Ustaz, sekolah ni tak runtuh ya Ustaz?" "InsyaAllah lah, mudah-mudahan ada pembaik pulihnya." Saya kata, "InsyaAllah, Selangor Darul Ihsan, bukan Darul runtuh." Saya kata kat dia lah, "InsyaAllah tak runtuh, walaupun nampak uzur." Jadi kami masih lagi memerlukan keuangan sekitar untuk membaik pulih bangunan yang asal tu, yang tengah tu, lebih kurang dalam RM80,000. Jadi sumbangan tuan-tuan diharap dapat sedikit sebanyak meringankan untuk kita meneruskan sekarang ni masih lagi dalam kerja-kerja pembaikan. Sikit-sikit kita buat tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah mengulurkan sedikit sumbangan itu untuk kita meneruskan pembaik pulih bangunan yang telah pun lama. Kalau ada tuan-tuan di kalangan tuan-tuan yang nak berikan zakat pendapatan, boleh hubungi saya lepas daripada ni. Boleh ambil nombor akaun sekolah. Kita ada 2 akaun, CIMB dan juga Bank Islam. Tapi kita syorkan Bank Islam. Boleh berjumpa dengan saya lah lepas daripada ni. Kita nak buat bangunan baru. Kemudian kita nak buat tambah lagi bangunan untuk membuka kelas tahfiz Al-Quran. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, sekolah ini dah banyak melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pensyarah, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi murabbi. Yang tak jadi pun ada juga. Itu biasalah tuan-tuan. Setandan kelapa
ada satu duanya yang busuk, bukan semua. Kan? Tapi alhamdulillah banyak tuan-tuan dan ada yang telah menghafaz Al-Quran. Kan? Ramai juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sumbang bermakna tuan-tuan telah membantu pelajar-pelajar untuk mendalami ilmu agama dalam masa yang sama, tidak ditinggalkan ilmu akademik. Sekarang itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأدخلنا الجنة بالشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.